Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita mulakan dululah kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir. Okey, kalau boleh sediakan ada buku teks kat awak buku teks. Okey, so hari ni dah masuk bulan 8 2 hari bulan 8. Boleh dengar suara cikgu kan? Boleh teacher. Boleh Okey. teacher. So hari ni kita continue sikit bahagian find the Z score. Okey, sekejap. Okey, so perbezaan dia sikit lah. Kalau hari tu kita cari macam ni contoh. Okey. Okey, contoh macam ni So kejap cikgu kena keluarkan rumus dulu kejap. Okay, buat soalan yang dulu PZ more than A, PZ greater than A equal 0.3851. Okay. Dan soalan ni dia terbalik sikit Kalau hari tu kita ada nilai X exist, ni paksi X atau Z exist, then ini adalah soalan dia. Hari tu kita buat macam ni, PZ more than 1.3 1.52 ke, awak akan dapat satu jawapan. Tapi sekarang dia dah terbalik, dia reverse. Dekat sini dia padam, dia tulis huruf A, so dekat sini dia bagi 0.3851. Okay, so itu dia punya permainan dia lah. So sekarang ni dia akan buat terbalik. So bila terbalik ni risiko dia tinggi sikit lah, sebabnya awak kena buat bacaan, jadual dan graf. Okay, so first kali dapat je soalan memang dah Z macam sama sebelum ni. Z je awak terus sketch the graph of normal. Okay, sekarang awak tahu tak A ni positif ke negatif? Positif ke negatif? Positif teacher. Walaupun dia positif kat sini, kita tak boleh kata dia positif. Yang menentukan dia positif or negatif kena refer sini. Okay, tengok. Oh, more Area than 0.5 area dia less kan? Less than 0.5. Okay, lepas tu awak nak
Ni nak shade sebelah mana? Right ke? Right, teacher. Shade right. So ada dua syarat lah kat sini. Awak shade right region. Then area less than 0.5. So sepatutnya kita kena letak dia dekat sini. Sebab kita nak shade dia sebelah sini. Dia ada dua je risiko dia. Yang pertama yang ni. Yang kedua yang ni. Untuk shade sebelah kanan sama ada letak dekat positif atau letak kat negatif. Dan awak kena fikirlah yang mana sesuai untuk 0. Kalau yang ni awak sesuai tak kata dia 0.3851 ni yang berlorek ni. Atau yang ini yang paling sesuai dengan nama 0.3851. Yang mana? Sebelah kiri tu, teacher. Mestilah yang ni. So yang ni dah salah. Sebab ini luas dia besar. So kita dah boleh kata kita boleh pilih. Permulaan mungkin boleh lukis dua-dua. Tapi nanti bila awak boleh buat logical thinking. So awak just pilih satu je. So kita pilih yang ni So kat sini nama dia kena tulis huruf A. Kat sini A. So kalau awak ingat lagi hari tu, table kita ni dekat sini adalah A lah. Sebab sini Z. Z ni tadi nama dia A. Z tadi ni paksi Z. Nama dia huruf A. So awak pergi dekat paksi Z, cari huruf A. Dan kita pun tak tahu A tu berapa, rahsia. Tapi kita tahu sini luas. Area. Okay, area dia kita dah tahu dah 0.3851. Okay, so awak akan ambil pembaris. Dan letak dekat mana 0.3. Dalam area Kalau sini tengok cikgu baca sini 0.4. Sampai hujung ni dah ada 0.3. Sini dah ada 0.3. Tapi yang kita nak 3851. 3851. Okey, kena cari yang mana paling hampir. Okey, awak tengok yang ni cikgu besarkan sikit. Sekejap. Okey, ni 3859. Dah paling hampir lah. Tapi tengok bawah dia sikit. Yang 38 seterusnya adalah 3821. So kita nak pilih yang mana? 3859 ke 3821? 59. Okey, kena pilih yang 59. Sebab dia lebih tak apa. Sebab nanti awak nak tolak, nak minus So kita akan pilih yang itu. So cikgu akan highlight dia punya kawasan tu. Nama dia ialah 0.2. So 0.29. Okay, so awak sepatutnya nak berapa tadi? 1 belakang dia. So berapa beza dia? Tolak 8. So kena tolak 8. Sekejap. Tak sempat padam lagi hari tu ni. Okay, so kiraan dia kita kena tulis. Kalau nak kira kat tepi 0.3859 minus 0.3851. So beza dia 8. So pilih nombor 8. So bila awak pilih nombor 8 ni jawapan awak. Yang warna kuning tu adalah last answer So 0.292. Okay, so jawapan kita kat sini 0.292. So ni huruf A. So ingat A ni actually dia adalah paksi A ni actually dia adalah Z exist. Ataupun dia adalah Z score lah. So awak jangan ingat ni luas. Ini bukan luas. Bukan luas. Dia mewakili paksi paksi. Okay, boleh? Question 1. Question 1 yang direct direct questions. Okay, so question 2. Okay, sekejap.
Okay. Okay, ni question 2. PZ less than A equal 0.4641. So first kali awak tengok area less than 0.5, maksudnya kecil. Then awak nak shade dia left side. Okay, so kalau tak boleh imagine memang kena buat graph. Boleh buat 2 graph ataupun 1 kalau awak memang boleh buat logik. Okay, pertama graph tu letakkan A tu kat positif. Yang kedua letakkan A tu dekat negatif. Okay, so ingat A yang dia tak tulis sign ni actually dia boleh jadi positif atau negatif. So awak shadekan sebelah kiri kedua-duanya. Okay, lepas awak shade tu awak tengok luas ni kita labelkan dengan 0.4641. Luas yang ni pun labelkan dengan 0.4641. Okay, yang mana yang logik? Sebelah kanan ke sebelah kiri ni? Sebelah kiri. Kanan. Kanan cikgu. Yang ni yang ni betul. So awak ingat A awak nanti sebenarnya negatif. So yang ini dah kira salah ini bukan. Bukan jawapan. So kita akan pilih graf yang tadi. So graf yang tadi tu kalau ikut logik kita, luas ni memang positif lah 0.4. So luas ni boleh dicari daripada gambar. Luas ni boleh dicari pada graf sebab luas tu positif. Okay, so awak pun kena cari 4641 Okay. So 4641 letak pembaris dekat 0.446. Ni 48. Tengok first row tu. 0.09. Memang terus dapat 4641 sini. Okay, so jawapan kita yang ni. Yang ni. Lepas tu nak ambil kat mana? 0.0. Dia ambil 0.09. Okay, so jawapan kita negatif A equal positif 0.09. Tapi kita tak boleh kata dia positif sekarang. A kita actually adalah negatif 0.09. Kena letak semula A tu sebagai negatif. Sebab tu awak kena tahu A tu paksi dia positif ke negatif Sebab kalau awak tak lukis, kemungkinan awak jumpa number 4641. Tapi mungkin awak tak perasan dia negatif. So sebab tu kita lukis dan lorek. Okay, dapat untuk konsep yang kedua? Dapat teacher. Okay, konsep yang ketiga sebenarnya dia pakai balik konsep hari tu cuma ada perbezaan sikit lah lepas ni sikit. Okay, next questions. Dia sama juga tadi. Ini right. Yang ni more than 0.5. So kita akan buat 2 lah. Untuk permulaan ni semua cikgu buat 2 dulu Nanti kalau awak dah mahir tu boleh buat 1 je. So 1 cikgu buat dekat paksi positif. 1 cikgu akan buat dekat negatif. 2 cikgu akan lorek right side. Dan 2 cikgu akan label luas dia 0.7851. Yang ni pun 0.7851. Okay, pilih yang mana logik? Kanan ke kiri? Kanan. Okay, yang ni. So masih lagi negatif. Okay, tapi malangnya kali ni, okay ni bukan Bukan ni reject lah Okay. So malangnya 0.78 ni, 0.78 ni tak ada dalam cerita ni. Awak tengok paling besar 0.5. Awak tak ada 0.7. So awak kena apply balik yang hari tu. Macam mana nak dapatkan graf ni? Graf ni sebenarnya yang boleh dikira adalah yang ini. Yang cikgu buat anak panah biru ni. Ni boleh kira. Tapi yang besar ni tak boleh kira sebab dia tak ada dalam bacaan jadual. So kita buat reverse macam hari tu. Okay, so untuk dapatkan yang itu awak kena buat 1 minus P Z more than A. Bukan less ke cikgu? Okay, sorry kejap. Sebab cikgu dah pantul tadi. Kejap.
Okey, yang ini awak akan dapat 0. Ini yang cerita sebenar dia. Okey, tapi ingat A tadi negatif dan dia tak ada dalam graf kan? Tapi kita masih boleh kira, kita buat 1 minus 0.7851 equal PZ less than A. Pindah tempat pindah. Okey, so berapa balance dia? 0.2149. Okey. 0.2149. Dan awak kena tahulah konsep dia adalah reflection kat sini. Ataupun awak tahu ini sekarang ni kita pakai pasal cerita ni area. Area positif. Area positif so tak ada masalah, boleh terus tengok dalam jadual. Okey, tengok dalam jadual 0.2. 2149. 21. Dia kalau awak tak ada jadual ni susah sikit lah, harap-harap dah print lah. Tidak kena refer satu gadget lain. 2149. Okey, tak ada kan? 148 macam terkurang. Kalau terkurang nanti awak nak tolak, awak nak tambah satu tak boleh, tolak boleh. So awak kena ambil yang mana? Kena ambil yang lebih besar. Kena ambil yang lebih tak apa sebab nanti kita nak tolak. Okey, macam mana nak tahu balance untuk tolak tu? Okey. So kejap. Okey, bila awak nak tahu balance dia berapa, awak akan ambil yang jawapan dalam table 0.2177 minus 0.2144 berapa tadi? 49. Okey, cuba minuskan dia. Dapat 28. 28 ni besar. Sebenarnya ada je dekat jadual. Tapi awak tengok dekat line tu tak ada 28 tapi paling last 27. Awak terpaksa ambil 27 lah. Boleh ke tak tu? 28 ni kita tak ada dalam jadual dekat bahagian minus. So kita kena ambil yang ada. Yang ada 27. Maksimum dia 27. Okay, so kita punya answer adalah yang cikgu highlight kat atas tu. Okay, dan part CZ dia 0.789. So A, ya. Kalau dia cakap 25, kita ambil 28 juga bukan? 25. Kalau awak ambil yang ni 25. Maksudnya contoh baki sini 25 baki situ 25, 26. Contoh sini 25 tapi tak ada, kita boleh ambil yang kurang. Ambil yang kurang. 24. Okay. So tadi berapa tadi? 0. Berapa tadi? 789. 789. Kita punya careless mistake selalunya ialah yang ni. Terlupa nak letak sebab awak tengok sini positif. So awak pun tak letak negatif. So automatic salah. So situlah kena refer graph. Ni refer graph tadi negatif A. So A kita ialah negatif 0.789. Okey, ada tak yang tak faham kena mengaku sekarang. Kalau tidak kan cikgu dah teruskan lagi panjang cerita kan. Ada tak yang tak dapat? Kalau tak ada cikgu terus lagi ni. Okey, question 4. Cikgu. Ya. Okeylah. Yang contohlah yang 0.292 area dia kita tak belah kanan kan. Walaupun sign dia less than kan. Apa jadi yang belah kiri tu nanti? Macam sekejap cikgu tak tangkap yang mana? Contoh yang ni. Yang ni ke? Area kita buat kan kan dia kan lukis Z less than A kan. Equal to 0.2 something. Kita letak benda tu belah kiri betul tak? Sebab dia less than sign kan. Betul tak? Kau nak macam ni ke? Okey, 78 tu teacher tukar 2, 0.2 something. Okey. Lepas tu kita letak ni area dia belah kanan bukan belah kiri. Awak pergi buat macam ni. Saya buat contohlah, saya buat macam tu. Okey, betul. Tapi nanti sebenarnya jawapan awak positif kan negatif? Okey, alamak, positif. Jawapan dia sebenarnya sama kan. Cuma nanti jawapan awak akan jadi positif kan. Sedangkan nanti sebenarnya negatif. Itu je. Actually dia akan, sebab part C dia ada positif negatif. Dia akan main itu je. Jawapan kita mungkin betul tapi tak ada negatif. Macam tu. Alright. Betul lah tu konsep awak tu.
Okay, so question 4. Dia in between. Okay, in between yang macam ini. Okay, so ini in between memang di antara. So dia di antara negative and positive A. Okay, so sekarang ni yang ini 0.3851 ni memanglah boleh ada dalam jadual. Tapi kita sepatutnya tak boleh ambil terus kat situ. Sebab kalau awak terus cek jadual, bermaksud awak sedang cari apa? Dia bahaya kalau awak terus cari jadual, bermaksud awak sedang cari yang ini. Macam ini. Kalau awak tengok jadual terus, maksudnya awak sedang cari ekor hujung kanan. Sedangkan dia di antara in between. So kita tak boleh tengok jadual lagi. Sehingga kita buat operasi minus-minus ya. Okey, sebab awak tahu yang ini, yang cikgu bintikkan ni boleh kira dekat jadual. So awak kena tahu dulu berapa sebenarnya cerita dia. Okey, so tukarkan cerita ni kepada 1 minus P Z less than negative 0.1 minus P Z more and equal. Ikut kalau ada equal eh. Okay, A. So jawapan dia ialah 0.3851. Okay. Cuma sekarang ni awak tengok cerita tu. Kalau 0.1 ni boleh tak cari? Ni. Boleh teacher. Maksudnya seolah-olah awak kena buat satu lagi lah. Awak pun cari negatif tadi ingat negatif mesti jadi positif lah sebab dia part C. So biasanya kita akan cari, kita dah tahu dia kena jadi positif. Awak pun cari dia negatif apa tadi? 0.1. So ni jawapan dia 4602 Okay, so awak akan tulis 1 minus 0.4602 minus PZ more and equal A equal 0.3. Okay, so kena buat kiraan sikit. Berapa tolak berapa, dapatlah nanti PZ. So cikgu tulis balik sini. Okay, pindah-pindahkan dia pindahkan. So jadi berapa kat situ? Okay, so PZ awak 0.1547. 1547. Okay, bermaksud okay, awak kena ingatlah walaupun soalan tu lorek di tengah tapi kita boleh je cari huruf A ni. Huruf A ni boleh untuk kiri dan kanan. So yang kita dapat 0.1 tu yang cikgu highlight kuning kat atas tu. Okay, yang ni bila selepas awak tolak tambah semua tu awak akan dapat luas dia 0.1547. Dan luas ni memang boleh cari dekat table. Okay, so kita pergi dekat table cari 0.1547. Okay, 151 1 bawah lagi 154. 154. Okay, awak tak nampak kan sini? 62 tu. 6, awak kena pilih salah satu. Nak pilih yang kurang ke yang lebih ni? Yang lebih teacher. Kena pilih yang 62. So ni tak boleh. Bila dah pilih 62, kena cari berapa beza yang kena tolak tu. So 0.1562 minus 0.1547. Okay, balance dia berapa? 15. Yep. Okay, balance 15 tu dalam baris yang sama je boleh ambil Tak boleh ambil baris orang lain. Okay, 15. 15 tak ada tengok, ada 14 dengan 16.
So kita kena ambil berapa? 14. 14. Untuk probability biasa kita kena kurangkan. Kalau lebih nanti percentage awak jadi lebih lah. Macam tak adil. Kalau kurang orang kata tak apa. Okay. So kalau terambil lebih tengoklah kalau dia ada plus minus skema dia terima je lah. Okay, so 14 So kita kena highlight yang ni dan yang ini. Okay. So jawapan kita ialah 1.016. Okay, so A tadi negatif ke positif? Positif kan? Tengok pasti balik. Okay, so berapa tadi tak ingat? 1.016. 1.1. Tengok ingatan lemah dah ni. 16. Contoh buku teks bagi 7 kan? Betul tak? Kalau tengok buku teks contoh D tu, dia bagi 7 kan? Betul. Sebab tu cikgu kata dalam probability boleh ambil kurang atau lebih. So biasanya kita, macam awak lah kalau markah, sepatutnya awak punya markah macam sikit-sikit lagi nak sampai ke 40. Awak mesti nak minta lebih kan? Tapi sebenarnya percentage awak 39.3. Tak sampai lagi 39.5. So tak boleh round off. So biasanya probability kita ambil kurang. Tapi dia ambil lebih ni nanti cikgu refer balik lah. Tapi biasa setakat yang kita tanda tu kita terima dua-dua lah. Yang berjiran ni kita terima je. 6 dengan 7 ni. Okay. So itu question in between. In between ni pun ada banyak bentuk juga. Ini yang pertama. Okay, question 5. Okay. Okay, so untuk case ni sama je. Kalau in between biasanya satu positif, satu negatif. Biasanya mereka dia bagi 0, 2. 0, 2 maksudnya ada potensi positif, negatif. Okay, yang ini sini dah confirm negatif A lah. So ni dah confirm positif. Area dia adalah 0.8 besar. Okay, so untuk dapatkan yang ni sama konsep macam tadi. Awak just buat 1 minus PZ less than A. So sini dah tahu negatif, boleh je letak negatif. Tak letak negatif pun tak apa. Sebab negatif ni actually dia punya konsep. Konsep kita punya jawapan. Okay, minus PZ more and equal than 2.1 equal 0.833. Okay, equal 0.8633. Okay, sama macam tadi. Yang boleh kira adalah ini. Ini boleh kira. Ini refer jadual. Okay, bila awak refer jadual nanti awak akan dapat berapa. Kita akan catat kat situ. Ingat. A ni awak nak letak negatif boleh, tak nak letak pun boleh. Kalau cikgu akan letak siap-siap. So nanti kita tahu dia punya jawapan tu memang dah negatif lah. Okay, 2.1 kalau tengok jadual 2.1 dapat 0.0179. Okay, so macam tadi pindah-pindahkan siapa yang patut. Teacher. Saya nak tanya balik boleh yang tadi tu. Yang mana yang question 4? Bukan yang saya tanya yang 0.2 yang contoh awak tadi. So baki dia nanti dia akan jadi macam negatif 0.7 something lah bukan? Sebab kejap, cuba baca balik tadi, cikgu dah padam kan tadi. Okay, PZ less than A. PZ less than A equal to 0.2 something lah. Okay lah, 28. Okay. Kan buat belah kanan kan? Awak terbuat macam ni.
So baki belah kiri tu akan jadi negatif 0 point something lah, 0.7. Contoh yang ni adalah luas dia. Luas dia. Dia nak less. So tapi awak nak less than A. Yang ni kalau ikut bacaan soalan awak, maksudnya awak tak ada konsep lorek ke macam mana? Maksud saya kalau macam ni boleh cari lagi ke? Kalau macam ni jawapan awak akan jadi betul, A awak akan betul. Ya betul. A awak sebab awak memang tengok jadual, sebab awak tengok kalau dia punya sepatutnya yang merah ni macam ni kan? Betul. Maksudnya luas dia sama besar. Huruf A dia pun sama. So katakanlah sebenarnya A ni awak cari dekat jadual dapat 1.32 contoh je lah. Okey, betul awak pun tulis A equal 1.32. Sedangkan jawapan dia sepatutnya negatif A. Negatif A equal 1.32. A equal negatif 1.32. Ni betul, ni salah. Lah. Dia sebab tu konsep lorek ni penting lah ni, lorek ni. Kalau awak tahu lorek mana, dia negatif atau positif. Nanti kena macam ni. Okey cikgu. Okey baik cikgu. Okey. Tak apa, clearkan terus. Okey, so yang tadi tu, yang tadi tu kita terpaksa buat 1 minus. Okey, so awak akan dapat, okey, so dah tolak dapat berapa Isa? 0.0577. Okey, awak akan dapat macam itu, 0.0577. Betul? Kenapa dekat buku tek dapat 1188? 1188. Oh ya, 0.1888. Okey. Oi. Man. Okey, tak apa. Dia mungkin ada salah tekan kat kosong ni, tak tekan ke. Okey. So, awak dah tahu tadi graf dia, maksudnya kita memang sedang cari A yang negatif ni. So A yang negatif ni luas dia positif. Area ni positif, tak ada masalah awak tak nak. So yang ni tak perlu pantul pun tak apa. Sebab sekarang kita dah tahu dah dia punya area positif, dan positif ni boleh tengok jadual. 1188 dalam dalam. 0.11 1188. Okey, ni 11 Ini 119. Ni 7. So mestilah pilih yang 9. So ini tak nak. Okey, so cuba dapatkan sifir dia berapa, balance dia? 2. Okey, boleh congak Okey, 0.1190, 0.1188. Okey, tolak dapat 2. So 2 ni yang ni lah. Okey, so kita akan pilih yang itu. So boleh buat bacaan daripada Pak C. Pak C dia 1.181. So ni bukan Okey, 1.1 sebab tu kena letak pembaris. Kalau tak letak mungkin awak terambil 1.0 ni. Okey, 1.181. So negatif A equal 1.181. So A ialah negatif 1.18. Okey. Bolehlah kot konsep tu Nanti dia pusing cerita dia lebih kurang macam itulah. Okey, so kalau dah cikgu nak masuk soalan yang ada ayat sikit. Okey, so hari ni kita baru nak start guna formula tu Formula Z X minus mean over standard deviation. Sebelum ni awak tak guna sebab semua soalan yang cikgu bagi sebelum ni semua namanya Z. Sekarang kita akan start dengan nama dia X. Okay, so kejap.
Okay, so example pertama. Kita ambil dulu dia bagi X dalam bentuk koordinat 45 variance. Lepas tu dia bagi P X more than 51 equals 0.2888. So find the value of standard deviation. Okay, so hari tu dah pesan kalau dalam bentuk koordinat, kalau dalam bentuk koordinat, ini dengan ni ada nama dia kan? Adakah ni N dengan P? Bukan. Tu binomial. So ni akan jadi apa? Mean and variance. Okay, tapi awak tengok dia punya nama sebelah ni X kan? So normal dia adalah mean and variance. So sekarang kita ada yang ni. Dan kita dah ada dia punya area. Actually semua probability akan mewakili area or percentage lah kat sini Kalau persen darab 100. Okay, so kita nak lukis graf yang normal sebab kita nak tahu standard ni mungkin kita kena check dulu kejap sekejap. Okay, ni area. Area ni sebenarnya duduk dalam taburan normal yang ada Z score tadi. So sekarang namanya masih X. So awak kena tukar jadi P. X kena convert jadi Z. So ingat formula tadi, kalau Z adalah X minus mean over standard deviation. So kita akan buat 51. 51 ni adalah X. Okay, so 51 minus, okay, mean 45, tengok dekat koordinat tu, over standard deviation. Tak tahu, standard deviation ni adalah questions equal 0.2888. Okay, so cuba awak tolak 51 tolak 45 tu dapat berapa? 6. Okay, dapat 6 over standard deviation equal 0.2888. Okay, sebenarnya ni tak ada masalah ni, awak dah pernah buat sebelum ni. Ini kita anggaplah dia ni seperti huruf A. Ibarat dia macam huruf A yang sebelum ni kita buat. So kita kena nampak dia macam ada unknown. So kita kenalah buat satu graf. Graf ni terpulang. Awak nak buat lagi ada O ke tak ada? Kalau tak ada, fikirkan terus. Ini right, lorek kanan, kecil. So nak buat kat mana? Part C positif, negatif? Positif. Positif. Okay, 6 over standard ni adalah koordinat dia. 6 over standard deviation. Yang 0.2 ni kat sini. Okay, so dah directly boleh terus tengok table. 2888. Okay, so tengok. Okay, 0.2 0.28. Okay, kat sini dah start 29, 29, 28. Okay, yang mana yang paling sesuai? 2888. 91. Boleh ambil yang kecil, kena ambil yang besar. Okay, so tengok balance dia berapa. Okay, 0.2912 minus 0.2888. Okay, boleh ambil calculator atau manual lah. Kalau manual kira, kena kira betul-betul ni. 24 Dapat 24 Okay, 24 memang ada 24. So kita akan ambil kat atas ni 7, atas ni 5 dan hujung ni 0.5. So 0.557. Okay, so ini kita boleh letak je kat sini. 0.557. Sebab ni exist. Yang ni pun exist. Dua-dua ni namanya sama. Part C dengan Part C. Yang ni tadi area. Okay, so exist awak untuk 6 over standard deviation is 0.557. Okay, so boleh dapatkan tak tu? Boleh selesaikan tak? Boleh kan, pindah-pindahkan. Okay, pindahkan dia. Okay, so dapatlah balance dia berapa? 10.78. 8 betul-betul 78. 7, 8. Yes. Kena. Utek sama ke?
7 teacher. Round off tu 7 Okay, 7. So ni adalah nilai untuk standard deviation. Okay. Itu contoh kiraan yang macam ni lah. Yang melibatkan unknown dia standard deviation. Okay. So kita ambil satu yang melibatkan mean Tadi dah question apa ni? Satu kan. Okay, question 2. Okay, ni dia minta cari mean pula. Okay, tapi dia tak bagi koordinat macam tadi ya. Dia bagi variance adalah 12. So Px greater than 32. Okay, ni adalah area. So awak kena tahulah ni area. So ni masih X lagi nama X. Area ni kita ambil dekat normal distribution. So sebab tu awak mesti X ni mesti convert to Z. Mesti convert to Z sebab kita nak guna table. Table tu tak ada untuk huruf X, dia ada untuk huruf Z. Okay, so kat sini kita akan buat dia. Okay, kalau ikutkan soalan tadi macam ni. Oops. Sekejap ya. Okay, Cikgu Salim balik soalan ni. Okay, biasa untuk kita nak continue skema dia, kita terus je bawah dia P. X ni tukar jadi Z. Okay, follow dia punya instruction formula. Formula dia adalah X minus mean over standard deviation. So X ni padam, ganti dengan 32. Okay, mean ni padam, ganti dengan berapa? Ada tak dia bagi mean? Tak ada kan? Sebab mean tu questions. Okay, so mean tak dibagi, kita tak payah ganti. Okay, standard deviation ni ada tak dibagi? Tak ada kan? Ada tak dibagi? Ada bagi. Tak ada teacher. Dia bagi variance je. Tersirat. So awak kena buat standard deviation adalah square root of 12. So awak kena tulis sini, jangan ambil nilai perpuluhan tu letak je square root of 12. Okay. Sebab kalau awak dah bundarkan awal nanti susah sikit nak kira. Okay, ni 0.8438. Okay, so sekarang kita akan continue kat sini. Buat graf. Okay, awak kena imagine lah graf awak ni sepatutnya nak duduk di mana ni? Di belah kiri. Nak lorek right side, lepas tu besar. So risiko dia punya benda ni sepatutnya nanti negatif ke positif? Paksi tu sebenarnya negatif ke positif? Paksi tu sebenarnya negatif kita sebab nak lorek. Betul kan macam ni Betul. Maksudnya ini sebenarnya. So sini boleh letak 32. Minus mean. Okay, mean stand ni. Okay. Tapi letak siap-siap negatif. Supaya nanti jawapan awak tu tak careless lah. Letak siap-siap negatif. Letaklah arrow sikit kat sini. Sini luas dia 0.8438. So ingat 0.834 ni 84 something ni boleh ke dicari dekat table? Boleh tak boleh sebab lebih. Tak boleh kan? Kena tolak. Ni tak boleh. Tak boleh dapat daripada jadual. So yang boleh dapat ni yang kecil ni. So yang kecil ni dapatkan balance dia 1 minus 0.8438. Okay, dapatkan dia punya balance dia tu. 0.1562. Okay, ni kita kata cincai yang kita tulis ni. Tapi kalau nak tulis cara kerja dia kena, kalau etika cara kerja dia kena tulis macam ni lah. 1 minus P Z less 32 minus mean over standard, over square root of 12. Biasa cikgu kata letak Z negatif. Awak akan dapat 0.8438. Ini kalau kaedah matematik yang betul lah. Maksudnya kita tulis satu-satu.
Tapi banyak pelajar tak dapat nak menulisnya ni. Tapi yang ni dia boleh tulis. Yang panjang ni dia susah sikit nak tulis. Okay, so sama je. Akhirnya awak akan dapat juga yang ni. Ingat negatif ni bukan kat sini, negatif kat tengah. Negatif bukan dekat 30 tu, dekat tengah. Okay, then kita dah tahu dah sini luas. Luas ni memang dah positif. Kita boleh terus pergi dekat table cari 1562. 1562. Sekejap. Okay, awak akan jumpa dia dekat mana? Teacher block. Block. Oh, okay. 15. 15 okay kat sini. Oh, ada teacher. Tepat-tepat. Ada betul-betul 1562. So dah tak payah tolak-tolak, senang sikit lah. Memang dah dapat kat sini. Sama. So jawapan kita 1.01. Okay, 1.01. Okay, so cara dia tulis kat sini. Kalau cikgu suka awak tulis dekat gambar rajah. Gambar rajah mana hilang dah. Pergi mana pula ni? Okay, tadi gambar rajah dia macam ni Pak C. Biasanya jawapan yang kita dapat tu kita catat dulu kat tepi ni. 1.01. Okay, dan jawapan ni cikgu akan ambil bawa ke bawah. Negatif 32 minus 1.01. Okay, so untuk selesaikan ni, awak janganlah darab masuk. Kita tak galakkan. So, kita ambil negatif ni, pindahkan dia ke sebelah kanan. So, sini biar je positif. Okay, lepas awak ulang. Ya? Kalau saya letak negatif tu awal-awal, dekat belah area tu boleh. Saya tak letak dekat sebelah 32 tu. Saya tak belah 0.8 tu. Terus. Dia macam boleh juga tapi macam salah konsep sikit lah. Okay. Sebabnya dekat table awak dapat positif ke dapat negatif? Positif kan? Dapat positif. Tapi dekat yang graf memang dapat negatif. Dekat graf memang kita tahu dia negatif. Tapi dekat table memang tak ada negatif, memang positif. Sebab tu kita letak dekat negatif ni. Negatif ni kita memang letak dekat. So lepas awak selesai ni kena betul-betul lah selesai dia. Kalau tak boleh buatlah satu ni atas dulu. Square root 12 times negative 1.101. Sini akan tinggal 32 minus min. So 32 minus berapa equal to min. Ni lepas darab ni dapat berapa ni? Dapat 2.454. Okey, cuba tengok pembundaran dia kalau boleh bagi betul. 4. Betul 4. Okey, then cuba kira lepas tolak dapat tak 35 point. Berapa ni? Tak dapat 35 ni. Oh, salah ke je? Tadi yang awak darab sebelah kanan tu negatif, pindah jadi positif lah kan? Oh, okey. Betul. Okey, 5 berapa ni? 32. Tak dapat 35 ni. Okey, cuba cek yang multiply ni. Sekejap. Negatif 0. Oh teacher, dia negatif juga. Negatif 3.498. Ini aku akan ni. Teacher, tak boleh ambil negatif 3.5 ke? Actually kalau probability, tapi sebab dia min kan, min biasanya tak adalah sampai false significant. Tapi kalau nak selamat ambil je daripada awal ni pengiraan ambil je false significant. Nanti bila bunda pun last kali biar je false significant. Sebab kalau sini awak ambil negative 3.5, seolah-olah awak dah buat round off awal. Okay, so sini plus 3.499. Dapat 35.499. Okay. Lepas tu barulah awak nampak dia macam banyak sangat kan.
Macam banyak sangat, barulah boleh round off. Yang ni boleh lah kalau nak round off. 5-0, 5 ke. Sebab biasa kita nak standard, kita nak 4 significant. Awak kalau round off pun jadi 5-0. Tak boleh cakap 5 je. So tu kena hati-hatilah kalau cakap 5 ni pun kadang-kadang salah Sebab 5 ni maksudnya fix dia memang tak ada number dah. Kalau kalkulator awak ada keluar banyak number, biasa kita kena letak 0 Kalau kalkulator memang keluar 5 je, memang kita letak 5. Tapi kalau ada lagi 999 ke apa benda, mesti letak 0 sebagai petanda ada number lagi selepas 5. Okay. Awak lepas ni kelas apa ni? Kelas rehat Sejarah teacher. Sejarah pukul 11 teacher. Sebab dah lagi 3 minit memang tak sempat lah cikgu nak terus. Okay, so yang untuk solving problem dengan konsep cikgu akan masuk untuk next class. So ada masa, tak ada masa ke ada masa. Try page 179. Question. Sahaja kan. Question. Kalau question 3 tu banyak sangat ke? Question 3 banyak tak? Awak punya kelas next class esok kan? Bukan esok. Betul lah esok. Boleh lah. Try question 3 lah sebab question 3 tu dah ambil semua berkaitan dengan A dan yang kita belajar sebelumnya. Okay. Ni question 3 sahaja. Alright, okay, so kelas masuk solving problem. Jangan lupa isi kehadiran. Hari ni cikgu tengok tadi ada 37. Tak tahu siapa 2 orang. Okay. Ni Adri teacher, dia demam. Kamal kot Adri. Kamal Adri. yang cakap ni. Saya tolong. Baik, tadi nampak macam Kamal mesej tak baca ke. Okay, Adri. Okay, dengar ada Ham lah tu. Betul. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Waalaikumsalam. Thank you, teacher.